Okey, kita nak teruskan. Okey, nampak getah ah? Nampak dah getah dah tu? Aku tak dengar. Tak dengar? Siapa yang tak dengar tu awak punya earphone ataupun awak punya speaker tu ada problem lah. Sebab yang lain dengar kan? Yang lain boleh dengar ah? Boleh. Okey, hari ni cikgu nak ajar satu benda. Okey, tengok betul. Aku dengar dari sini. Okey. Dia bermula huruf P, dia panggil perspektif. Bahasa Melayu dia panggil Cikgu kena tulis ke? nak tulis pun boleh, tak nak salin pun boleh, terpulang pada awak lah. Okey. Tolong tutup mic. Okey, apa dia perspektif ni? Perspektif ni ialah asas untuk kita melukis. Sebenarnya awak dah buat dah pun. Awak dah buat dah masa awak lukis gambar sawah padi itu. Sama ada awak lukis gambar orang itu. Cuma hari ni cikgu nak bawa tentang perspektif ni. Allah Akbar. Siti Aisyah 5 kali dah saya tengok mikrofon dia tak pernah tutup. Tu bila awak tak tutup mikrofon, awak buat bunyi bising, dia mengganggu cikgu. Cikgu cakap dia akan dengar bising. Okey. Okey, perspektif ni kalau bahasa Inggerisnya dia sama juga, dia cuma spellingnya beza sikitlah. Perspektif. Okey, ni Englishnya. Okey, sama je. Apa dia perspektif ni? Perspektif ni adalah kita dengan satu unjuran garisan. Apa yang buka mic bahasa betul tutup? Itu perkataan saya tu, saya tulis satu je bahasa Melayu punya. Tak kisah English ni cikgu nak terang je. Bila cikgu terang ni tak mesti awak salin. Ingat ini kita kan bukan ada periksa. Cuma awak tengok mana yang awak rasa penting, yang itu awak salin. Okey, sekarang awak tengok. Apa dia perspektif ni? Ia bermula pada titik. Dia bermula satu titik. Kita katakan satu titik. Kita satu titik. Dan kalau ada pembaris, kalau awak ada pembaris lah. Kalau tak ada pembaris, tak apa. Cikgu kalau ada tunjuk awak, cikgu tunjuk pembaris kot. Okay, supaya awak lebih nampak. Cikgu ambil pembaris lah. Titik ke? Tengok dulu awak tengok dulu. Selepas ini baru awak salin. Kalau awak tengok sampai salin dia, awak tak faham. Tak kisahlah titik ni cikgu, kalau cikgu buat titik satu titik, awak tak nampak. So cikgu buat satu X, titik anda kena satu titik yang jauh. Dan cikgu buat satu garisan di titik tu. Cikgu buat sini. Okey, katakan di atas kena titik tu. Katakan kan. Dan cikgu akan buat satu garisan melintang sini. Okey. Katakan titik tu di sana kan. Jauh belakang. Kalau kita menggunakan pembaris, siapa yang ada pembaris? Kalau tak ada pembaris, awak tak pun boleh. Tapi cikgu tunggu tak ada pembaris. Kita buat satu garisan yang kita kan sama. Allahu Akbar. Siapa tu kata? Awak tengok dulu, saya buat mikrofon tolong tutup mic. Okey, dan kita buat satu garisan macam ni. Kita buat melalui titik yang kita tanda tadi. Dia mesti lalu tengah. Cikgu buat contoh. Buat banyak-banyak tak apa. Okey, garisan ni contoh. Ini garisan sebenarnya garisan yang kita boleh padam selepas ini. Tapi ini cikgu nak tunjuk dulu sebagai awak dapat gambaran, ialah bila kita buat macam ni, kita nampak macam apa? Spider. Itu kena tulis ke kena contoh? Ini contoh saya tengok. Sekali lagi awak cuba buat lah. Sabar. Tengok tu. Sekarang dalam melukis awak tengok. Kalau awak bercakap, awak tak boleh buat. Okey, tengok dulu. Okey, awak tengok ni dah kalau macam jaringan spider kan, macam spider web. Betul. Tapi sebenarnya yang ni kita nak tunjukkan ialah satu perspektif satu titik. Yang ini kita panggil satu titik. Kenapa satu titik? Sebab kita bermula pada satu titik belakang hujung sekali. Satu titik. Tapi apa yang kita boleh buat? Okey, dalam lukisan ni, tak kisahlah awak nak lukis apa sekalipun, kita nak menggambarkan objek yang belakang jauh, kecil, yang depan besar. Macam mana? Contoh cikgu nak buat ni jalan kereta api. Ataupun cikgu nak buat jalan raya. Lukisan ni cikgu nak buat jalan kereta api, cikgu buat satu jalan raya lah senang. Okey, katakan cikgu nak buat satu jalan raya. Okey, yang ni dia punya ni contoh awak tengok contoh ni garisan tengah jalan raya tu. Ini cikgu color sebagai jalan raya. Contoh awak tengok. Kalau kita cantik. Okey. Awak tengok di tepi jalan raya ni kan ada tiang lampu katakan. Okey, tiang lampu yang belakang awak buat kecil, awak ambil satu garis yang ni sama.
Garisan yang ni sama, yang ni pun sama. Tengok tak? Dia bertemu. Dia tak tulis, dia lukis. Ini pun sama. Contoh, ni kita contoh. Okey, yang ni pun kita ambil yang sama ni. Bukan nak lukis ke? Ha? Kena lukis ke? Sabar. Cikgu cakap tadi kan, berapa kali cikgu dah cakap. Hai Allah. Sabar, tengok dulu. Lepas tengok lukis lah. Sabar, okey. Okey, tengok. Okey, katakan kita dah dapat daripada garisan tadi. Jadi kita nak buat tiang lampu. Katakan tepi jalan ada lampu kan. Kita buat lampu. Katakan lampu lah. Contoh lah, cikgu contoh. Contoh lampu. Okey, tepi jalan. Dan tepi jalan ni pun ada pokok. Katakan ada pokok. Kita boleh buat satu garisan lagi. Ini ada satu lagi garisan. Yang ni garisan ni. Kita nak buat pokok belakang. Buat pokok. Kita buat pokok. Okey, belakang tu kecil. Depan ni pokok yang besar. Contoh. Okey, contoh. So di sini apa yang kita nampak ialah kita nampak satu lukisan jalan raya, betul? Jalan raya yang belakang sana kecil, jauh. Tapi mungkin ke depan. So ini dia kita panggil satu perspektif. Perspektif satu titik. Perspektif satu titik. So ini adalah satu contoh. Okey, kalau awak nak lukis ni, awak boleh cuba sekali lagi. Cuma saya nak tunjuk lagi. Nak tunjuk lagi. Kita lukis gambar sawah padi contohnya. Kita sama buat, kita buat satu garisan. Contoh satu garisan. Kita ambil ini tanpa pembaris tanpa pembaris. Kita ambil satu titik. Kita buat satu, dua. Jangan lukis, jangan buat kuat-kuat. Awak just sketch je. Awak cuma gunakan pensel, awak sketching je, buat perlahan. Okey, buat macam satu garisan dia melalui titik yang sama. Melalui titik yang sama. Nampak titik yang tengah ni, semua garisan tu. Dari situ baru kita boleh buat sawah padi. Contohnya kat belakang yang kita buat kat sawah padi macam ni. Okey, belakang tu buat bukit kecil. Dah, sekarang kita ada satu gambar pemandangan sawah padi. Nampak yang belakang jadi kecil, yang depan besar. Tak adalah awak lukis kebiasaannya kalau awak lukis sawah padi, awak kalau lukis macam ni, petak macam ni. Betul. Awak akan lukis petak. Ni biasalah. Jadi nampak yang belakang dengan depan, katakanlah awak lukis gunung macam ni. Nampak apa beza yang ini dengan yang ini? Apa beza dia? Bezanya di sini kita tahu yang belakang ni jauh, yang depan dekat. So dekat ni kita boleh dah. Yang saya tak nampak. tak nampak sebab cikgu pakai pensel yang perlahan. Okey, contohlah kita dah siap, kita buatlah. Ni kata kita dah sketching tadi. Kita pun pakai pensel yang besar. Tu kita belakang tu buat pokok kelapa jauh. Kat depan ni katakan ada rumah yang besar. Ada pokok yang besar. So kita dapat satu lukisan yang satu yang belakang kecil, depan besar. Dekat nampak besar. Berbanding dengan cara yang macam ni, awak lukis sawah padi, awak lukis petak macam ni. Nampak? Petak. Mungkin dia Ya? Apa tu? mungkin dia lukis daripada atas. Kalau lukis dari atas, kalau lukis daripada atas bukit ada macam ni. Awak tahu tak? Kalau lukis daripada atas, bukit dia nampak jadi macam bulat. Bulat itu bulat bukit. So kena tengok itu perspektif. Tak apa, tengok lagi, kita tunjuk lagi. Okey, itu contoh perspektif yang awak boleh nak tahu jika satu. Apa lagi yang kita buat satu titik dia, awak tengok ya. Contohnya kita nak buat satu titik lagi. Kalau kita buat ni, cikgu tak buat pembaris kita buat lebih kurang je. Syaratnya dia mesti melalui titik yang sama. Okey, contoh. Kalau kita ada macam ni, kita nak lukis bangunan kan, ataupun ni kita kata okey rumah, bangunan. Kita buat satu bangunan, kita buat sini, kita buat sini, kita buat sini. Nampak? So kita katakan bangunan tu
tu. Okey. Katakan sini awak boleh buat jalan. Apa tu? Ha? Cikgu nak lukis apa tu? Jangan tengok contoh katakan kotak yang belakang kecil kan. Depan semakin besar bergantung kepada awak punya garisan tadi. Syarat dia awak tengok titik dia mesti sama. Dia mesti bertemu garisan tu dia titik ujung dia ni mesti bertemu sama supaya dia unjuran itu unjuran ni yang betul lah. Ni kalau kita nak buat satu macam petak-petak lah. Boleh juga buat benda lain. Kata nak buat pokok tadi kan, cakap contoh pokok adalah pokok. Nak buat apa lagi? Kita nak buat pagar, katakan nak buat pagar. Okey, kita nak buat pagar rumah. Kalau nak buat pagar tepi tu. Okey. Nampak yang belakang kecil, yang depan besar. Ikut garisan yang dia bagi ni. Katakan ni pagar kayu lah kat tepi kebun kan. Tu kita dah siap tu kita design lah bagi cantik. Jadilah pagar tu colour. Tu kata nak buat pokok sama tak? Nak buat pokok yang belakang besar, yang depan besar, yang belakang kecil. Contoh kita buat belakang ni. Ni pokok Y kecil. Depan ni besar lagi. Okay, ini yang panggil perspektif satu titik. Apa yang awak boleh lukis lagi? Jalan kereta api kan? Jalan raya, sungai. Sungai. Tengok sungai. Contohnya kita buat satu lukisan. Kita nak buat ambil satu titik. Kita pilih titik kita. Kata kita kalau pilih titik kita tak bermula dari tepi. Kita tak ambil daripada tengah. Kalau titik kita bermula tepi. So daripada tepi tu kita buat satu unjuran garisan. Cikgu. Ya. Buat macam ni. Cikgu. Ya, cakap apa dah. Okey, sambung balik. Macam tadi kita tak ambil daripada tengah, kita ambil daripada tepi. Apa beza dia? Kita abaikan kat sana ya. Daripada tepi ni kita pun boleh tak? Katakan tepi ni kita nak buat sungai lah, sungai mengalir macam ni. Ni kita buat sungai. Sungai mengalir. Tu di tengah sungai tu ada jambatan. Jambatan pun ada buat ada punya tiang dia contoh. Okey, yang ni ini buat sungai. Tu nak buat pokok ke, nak buat apa yang ni, ada banyak lah garisan dia. Sini nak buat rumah ke. Kan, nak buat rumah ataupun nak buat bangunan. Bergantung. Cuma cikgu tengok abang yang belakang ni kecil, depan semakin besar. Itu adalah contoh perspektif. Apa lagi contoh perspektif yang kita boleh buat? Okey, awak boleh lukis tak? Cuba awak lukis. Saya bagi masa 2 minit. Cuba awak lukis satu. Apa-apa saja perspektif dalam bentuk perspektif. Nak lukis sawah padi ke, nak lukis jalan raya ke, nak lukis sungai ke, awak buat sekarang. Dalam masa 2-3 minit dia bagi. Awak gunakan garis tu buat sekarang. Buat sketch je, lakar je. Tak Nak payah buat ke? buatlah. Sekarang cikgu bagi masa untuk buat. Cikgu bagi masa 3 hingga 5 minit buat. Saya tak ada pembaris. Tak payah pembaris tak apa. Kalau tak pakai pembaris, buat lebih kurang je, pakai sketch je, pakai pensel je. Cuba buat. Okey. Cuba buat, boleh? Dalam perspektif juga kita boleh lukis orang tu. Sama-sama ya. Sambil tu tengok Contohnya kita nak buat satu titik, kita nak buat ni kita nak lukis orang. Ini cikgu contoh Contohnya orang tu dia berdiri. Orang tu berdiri, ingat kita lukis orang, ada beberapa bahagian. Ingat itu kita lukis. Okey.
Ini contoh. Yang orang pun kita tengok. Okay, katakan perspektif dia macam tu. Kan? Garisan-garisan tu kena buat banyak ke cikgu? Terpulang pada awak. Garisan ni sebenarnya awak bayangkan. Tapi kalau awak dah siap lukisan, awak kena padam. Awak kena padam garisan tu, jangan bagi nampak. Itu adalah orang cakap cara nak melukis macam kita nak buat skala, buat grade. Nak break, okey. Contoh saya depan orang lukis orang kan. Kalau orang yang kecil kat belakang, dia kecil lagi lah. Ni kata orang kat belakang. Macam orang tengah beratur. Cikgu, saya buat jalan raya. Boleh. Lagi kecil orang, belakang ni lagi kecil. Ni lagi kecil orang. Ni contoh orang, nampak? Kalau orang lagi, so kita, tapi dalam lukisan yang garisan tu kita boleh padam lah. Dah siap katakan kita padam. Katakan dah siap, kita padam. Contoh, katakan dah siap, bila kita padam, dia tak nampak lah yang tadi yang kita punya garisan-garisan tu. Tu kita colour lah, warna. Saya guna pen. So kita tahu, oh yang ni di belakang, yang ni tu kita tu bolehlah kita tambah dia. Kita buat orang ni jalan beratur ke, orang ni kata beratur nak masuk kedai ke. Kita bergantung kepada imajinasi kita. Okay. Apa lagi boleh buat selain pada ni? Dah fikir dah, tengok. Siapa yang dah siap boleh tunjuk? Nak tunjuk tak? Kapal terbang. Kapal terbang, lambangan kapal terbang. Boleh? Banyak perspektif ya. Contohnya kalau kita nak buat satu contoh ni. Awak tengok yang satu contoh lagi. Kita nak buat kita ambil satu titik satu. Ingat yang garisan ni kita anggap ia hilang selepas ni. Cuma nak belajar kita lukislah sebagai nak belajar. Tapi kalau dah cekap, dalam lama dah pandai, tak payah lukis garisan ni dah. Contoh sini kita nak buat satu pemandangan ni, ada landasan kereta api. Sini. Tepi landasan kereta api ada pagar. Contoh. Dan tepi pagar ni ada tiang elektrik. Contoh cikgu contoh gabungan. Awak nampak? Macam mana kita nak buat? Okey. Selepas tu belakang tu ada bukit. Dah siap ni, kita dah buat di bawah, kita bagi cantik lukisan kita. Kita buat ni landasan kereta api. Kayu-kayu kereta api. Baru kita bagi cantik dah. Kalau ada colour, kita colour lah. Lepas tu tepi ni dia tak nak bagi orang masuk, dia buat pagar. Kata-kata lama. Salah pagar. Terlebih lah, sorry. Lain cikgu tak betul tu. Okey, contoh pagar lah. Ni silap ni. Okey, yang ni katakan tiang lampu sel tiang elektrik tu. Okey, katakan ada wire elektrik. Wire tu dia bersambung-sambung dekat apa? Dekat tiang ni lah. Okey. So, ini adalah contoh penggunaan garis tadi. Kat bawah ni kita bolehlah buat okey. Nampaklah dapat gambar satu pemandangan yang taklah kita sekurang-kurangnya kita tahu yang macam mana nak menggambarkan yang objek yang jauh, objek yang dekat. Tu awak boleh lah guna. Siapa yang dah siap tu? Nak tunjuk ke? Kita tengok. Apa tu? Tak nampak. Okey. Boleh lagi luas lah. Gambar apa tu? Cikgu tak nampak. Jalan raya ke apa tu?
Itu apa dia tu? Kupu-kupu. Kita tengok lah. Ini siapa lagi? Ini tengok. Okey contoh. Angkat sikit Risha. Okey Hamzah tengok. Angkat Hamzah. Okey, good Hamzah. Yang tepi-tepi ni apa? Bangunan ke Hamzah? Bangunan Okey, pokok good. Pokok nampak Hamzah kan? Yang belakang kecil, yang depan besar kan? Okey, good. Jalan raya pun sama lah. Kalau kita kreatif, kita boleh hubung kereta, kita boleh hubung motor, kita boleh hubung orang. So, dia lebih nampak macam satu gambar yang agak profesional lah. Maksudnya, taklah awak lukis gambar tu mendatar saja. Okey. Ada banyak lagi. Ada satu lagi contoh. Okay. Contoh satu. Yang ni baru satu titik. Macam mana kalau kita lukis perspektif dua titik? Okey, awak tengok. Main tengok ni dulu. Dua titik ni, cikgu cuba guna baris kita nak lukis satu bangunan contohnya. Kita ada satu garisan. Garisan ni, kita ambil dua titik. Satu titik ni, satu kanan. Nampak tu? Kita ambil dua titik lah. Satu titik ni, satu titik ni. Ada dua titik. So, kita nak dia... Buat macam real, cikgu. Buat macam apa? Macam real? Mana dia? Mana real? Tinggal atas sikit lagi. Siapkan nanti tunjuk kat cikgu masuk dalam Telegram tak apa nanti. Okey, yang ni kita ada dua titik. Okey, kita buat titik ni kita sama juga. Kita buat macam ni. Dia temu kat tengah ni. Titik. Titik. Okey, yang ni special dia ialah kita boleh buat bangunan. Okey, katakan dua titik ni, saya nampak ni ada dua titik. Okey. Kita pilih. Okey, ni tak mana yang bisa nampak benda sini nanti saya tunjuk Awak tengok dengan menggunakan dua titik tu kita katakan awak berada di satu simpang jalan kan. Kan sini ada satu jalan raya. Sini ada satu jalan raya. Sini ada traffic light. Okey, ada traffic light. Ini pun ada traffic light. Contohlah. Okey, yang ni ada simpang. Nampak tak simpang? Pertemuan antara dua titik. Satu titik daripada sini, satu titik daripada sini. So, tengah ni ada bangunan. Ini bangunan ni awak boleh lah lukis. Nak katakan awak nak bergantung pada titik awak tadi lah. Awak buat lagi titik dia bertemu tu awak buat. Katakan buat dia tingkap ke, pintu ke kan. Bergantung pada bangunan ni kita boleh buat design masing-masing lah. Berbeza-beza bangunan, berbeza cara tingkap dia. Dia boleh buat banyak. Sini pun boleh buat lagi. Saya dah siap tapi saya tak nak warna. Warna buat kemudian nantilah. So, sini awak boleh buat jalan raya. Okay, nampak sekarang ni daripada dua titik tadi dia bertemu di tengah-tengah ni menjadi satu macam dia boleh buat pokok pun boleh. So di sini kalau pokok sama-sama juga. Ni pokok dia semakin besar, semakin jauh. Kecil. Dan sini pun sama juga pokok kecil, dia semakin besar pokok dia. So di sini kita nampak ada dua titik yang berbeza. Betul, saya dah siap. Okey. Ini contoh panggil dua. Tapi dia tak nampak sangat. Tak nampak sangat. Dua titik. Okey. Okey, cikgu terlalu terang banyak-banyak hari ni. Kalau cikgu terang banyak-banyak nanti awak bening. So cukup satu titik, dua titik. Satu titik, dua titik. Okey. Dua titik ni macam-macam boleh buat. Biasanya kalau orang yang berminat nak lukis bangunan ke, reka bentuk ke. Cikgu nampak tak? Belum lagi, cikgu buka. Siapa yang Ahmad Zainuddin ke? Dia buka. Okey, tengok. Tak guna pemaris kan? Tak guna. Okey, kalau tak guna pemaris, yang awak punya garisan-garisan yang atas tu awak padam pakai pemadam. Tinggalkan lukisan sahaja. Barulah nampak tinggalkan lukisan sahaja. Dan kalau lepas ni kalau ada color, awak color. Dia akan nampak cantik. Contohnya cikgu ambil color juga. Katakan tadi kita dah lukis kan, contohnya cikgu buat ni.
Cikgu ambil gambar cikgu, contohlah cikgu nak saja cikgu nak buat. Okey, katakan ni cikgu buat, okey ni jalan raya. Ni pun jalan raya. Cikgu buat cepatlah. Cikgu kat mana? Contoh cikgu saja, cikgu kita boleh okey. Kita boleh lah buat tool dia. Okey, mana cahaya matahari? Cahaya matahari kata ke sini. Sini cerah, sini bayang. Bayang bangunan ni gelap sikit. Okey, sini gelap sikit ya bayang dia. Oh, itu apa ya tu? Okey. Ni cikgu buat cepat ni saja. Okey, katakan bangunan ni warna merah. Contohlah. Cikgu buat cepat. Ya. Cikgu saja nak contoh kalau kita buat color kan. Okey. Okey, contoh. Cikgu saya colour. Color tak apa. Itu lukiawan. Okey lah. Contoh siap satu keadaan okay, bangunan tu terpulang pada kita lah, kita boleh design lagi, nak buat tingkap ke, nak buat pintu ke, kan. Bergantung pada kita punya imaginasi lah nak buat macam mana. Kata ada lepas tu kalau nak ada kereta, buatlah kereta. Kereta pun kereta warna hitam. Okey. Macam betul. Okey, contoh. Maksudnya idea yang cikgu terang ni ialah daripada dua titik tadi, kan? Dua titik tadi di tepi jauh kiri kanan, kita buat garisan yang mana bersentuhan. Ni di sini sentuh, sini sentuh, sini bersentuh. Kita ambil jadikan yang satu titik focal. Kemudian awak tengok daripada sini juga. Kan? Kita boleh tengok satu garisan perspektif. Sama juga yang tadi yang kita buat satu titik tadi. Yang ni kita boleh colorkan dia. Yang orang pun sama satu titik juga. Bermula dari titik belakang, semakin ke depan orang semakin besar. Ini contoh dia berjalan kan. Dia berjalan di dalam kawasan pekan. Kita nampak orang belakang kecil masuk ke kedai. Okey. Setakat ini juga yang saya nak terangkan kepada awak. Sana saya nak tengok awak punya pula. Okey. Siapa yang nak tunjuk? Cikgu boleh tengok kat skrin. Sebab Cikgu saya buat boleh tahan lah cikgu. siapa yang nak tunjuk angkat kertas awak kat kamera, cikgu buka. Angkat kertas kat kamera. Saya sama. Tak, maksud cikgu okey, lepas ni awak cuba berlatih, ada buku sketchbook ke, kertas ke, awak buat macam-macam. Buat gambar jalan raya ke, jalan kereta api ke, pagar ke, sungai ke, bangunan ke, macam cikgu tunjuk kan. Cuba awak gabungkan perspektif yang satu titik, dua titik, supaya awak tak lagi lukis gambar petak. Kalau nak lukis rumah petak, rumah pun boleh tu. Rumah kalau kita buat rumah macam tu alamak, cikgu kena buka skrin ni. Sabar. Contoh kalau awak nak lukis bangunan rumah tu kan. Saya tak siap lagi cikgu. Tak apa. Katakan awak pilih satu titik belakang, awak nak buat. Saya dah siap. Nak cikgu buat. Ni tanpa membaris kita buat sini. Saya tunjuk kat cikgu. Kita buat satu garis sini. Yang garis ni jangan lukis kuat-kuat. Yang garis ni adalah untuk kita akan padam. Katakan rumah tu kita nak lukis okey, rumah tu dia nampak? Okey. Okey, ya. Yang katakan ni tingkap. Okey, dia macam ni ya, perspektif yang sana belakang dia tinggi. Kalau kata rumah tu ada tangga. Ini saya rumah kampung lah macam tu.
Okey, nampak? Kita masih menggunakan perspektif tadi. Yang belakang kecil, yang depan besar. Jadi rumah. Kita tak boleh, taklah lukis rumah macam ni je, petak je. Setengah orang lukis rumah macam ni je. Kita buatlah sikit, rumah tu ada bentuk Cikgu sikit. ni. Macam tu. Cikgu Dia- yang warna biru tu kereta. Biru? Yang mana? Ni tadi? Ini contoh je bang. Ni kereta, ni awan, ni jalan raya, ni traffic light. Cikgu dia lukis dia tunjuk tu. Oh, no, dia tunjuk. Dia tak nampak. Dia tak buka pun saudara-saudara. Sebentar. Mana kerjanya? Yang mana kereta mana? Okey, cikgu. Tu yang warna biru tu. Warna biru. Tu kereta. Okey. Cuma yang merah-merah atas tu apa dia? Aisyah? Yang merah atas tu apa dia? Ini tak? Ni Kamal tunjuk apa Kamal tengok? Kamal apa tu? Cikgu, saya punya pun dah siap. Itu juga yang warna merah tu lampu ni juga landasan. cikgu. Ni jalan nak pergi kebun cikgu. Tapi dia tak ada perspektif lah Kamal. Dia macam tengok daripada atas. Betul tak? Dia tengok daripada atas. Yang Aisyah punya pun sama juga. Dan apa dan ni aku Aisyah. Dia masih nanti cikgu akan masukkan gambar dalam Telegram. Tak apa. Dalam Telegram ni cikgu akan masukkan contoh-contoh gambar. Awak boleh tengok sebagai rujukan Dia cuba pergi masuk dalam Telegram nanti. Cikgu yang warna merah saya punya tu lampu juga Okey. cikgu. Cikgu tengok ni sabunya. Angkat sikit. Okey. Jangan jauh. Orang tu lebih kurang sama besar dengan pokok Cikgu ni okey tak? Kalau boleh orang tu kecil sikit. Sebab dia jauh belakang Okey. Orang tu kecil-kecil. Cikgu saya punya warna merah tu dia lampu juga. Lampu. Okey, mana lagi? Ni siapa nak tunjuk ni? Adik Kamal ni. Tengok. Lampu belah atas. Ini pun daripada atas ni. Ini tak ikut yang cikgu cakap tadi. Sawah padi yang belakang tu dia kena kecil. Macam sawah padi belakang tu kena kecil, depan kena besar. Buat macam untuk V terbalik. Kena buat garisan perspektif. Tak tahu nanti cucu gambar dalam Telegram. Okey, ada lagi nak tunjuk? Dah 54 dah. Lewat ni. Nanti satu tu ada kelas lain pula sama-sama. Okey, cikgu rasa sampai sini saja. Okey, ini yang dah colour good. Tengok. Cikgu dah keluar ke? Boleh keluar. Okey. Cikgu rasa sampai sini untuk hari ni. Hari ni kita akan sambung lagi hari Khamis ni ada lagi perspektif 3 titik pula. Hari Khamis kita sambung dengan 3 titik. 3 titik ni lagi cantik. Macam melukis 3 dimensi, 3D. Bila 3 titik ni awak gabung-gabung jadi 3 dimensi. Siapa tu? Cikgu panggil cikgu tu. Oh cikgu, Ya. saya tak siap lagi. Tak siap-siap kan lah. Bukannya kerja rumah pun awak boleh buat kat rumah. Okey. Okey. Tak perlu hantar pun. Cuma cikgu tengok yang Merdeka Challenge cikgu cakap sampai hari ni last kan. Cikgu kalau pilih-pilih. Nanti cikgu sampai Kan tak petang lagi boleh. boleh sampai tengah malam ni last. Siapa yang nak hantar sampai tengah malam ni cikgu akan pilih nanti baru cikgu akan bagi siapa pemenang dia akan dapat hadiah. Tu saya punya mereka punya tu. Ni gambar apa ni mereka ni? Ambil gambar hantar dalam Telegram Ambil gambar hantar dalam Telegram. Ingat tulis nama sekali, kelas semua, sekolah mana, asal mana. Nanti dah menang nanti baru cikgu minta alamat untuk cikgu tu hadiah. Okey, jika tak saya boleh keluar. Siapa yang nak tanya boleh tunggu lagi. Siapa yang tak ada apa boleh left. Itu saja untuk hari ini. Kita sambung lagi hari Khamis. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak tanya, nak tunjuk boleh tunggu lagi. Okey. Bye bye. Bye. Okey, bye. Okey, siapa yang nak tunjuk ke nak apa boleh tunggu lagi. Yang lain bye. Bye semua. Bye cikgu. Bye. Okey. Jangan soalan Bye. Bye. Bye cikgu. Bye. Bye.